Okey, jadi leraian daya. Apakah maksudnya leraian daya? Jadi objektif pembelajaran kita pertama ialah mengenal pasti arah komponen menegak dan komponen mengufuk. Okey, mengenal pasti arah komponen menegak dan juga komponen mengufuk. Jadi di sini sebelum kita mula, cikgu nak buat pengenalan dululah. Kalau kita fokus, ada banyak kuantiti yang kamu telah belajar ya, kuantiti yang kamu telah belajar. Sebagai contoh, kamu telah belajar kuantiti fizik seperti daya yang merupakan kuantiti vektor. Kita fokus kepada kuantiti vektor ya, kuantiti vektor. Jadi kuantiti vektor contohnya daya, ada sesaran, sesaran, ada hal laju, apa lagi kita ada? Hal laju, pecutan, momentum. Ini adalah contoh-contoh kuantiti vektor ya, kuantiti vektor ya. Kuantiti vektor bermaksud dia mempunyai nilai dan juga dia mempunyai arah. Okey, dan sebelum ini kita banyak membincang tentang situasi yang mana ada pergerakan ke sebelah kanan, ada juga pergerakan ke sebelah kiri macam ini. Jadi ada pergerakan ke sebelah kanan, ada pergerakan ke sebelah kiri. Jadi kalau uh, situasi macam ini, kita katakan kuantiti vektor itu secara mengufuk. Kuantiti vektor secara mengufuk. Ya, ini dipanggil mengufuk ya. Jadi, dia mengufuk ya. Misalnya daya mengufuk, hal laju mengufuk, pecutan mengufuk ke kanan, ke kiri. Biasanya yang ke sebelah kanan itu, ya biasanya yang di sebelah kanan itu kita anggap itu secara umum lah. Ini dikatakan sebagai tanda positif. Misalnya hal laju positif. Yang ini pula kita katakan dia hal laju negatif. Contoh lah. Ada daya positif, daya negatif. Tetapi juga dalam kes macam contoh berat, daya tarikan graviti, jatuh bebas, kita ada pecutan graviti. Maka kita pertimbangkan situasi yang mana gerakan itu adalah ke sebelah bawah dan juga ada juga daya-daya yang lain, misalnya daya keapungan. Daya keapungan yang bertindak menyebabkan sesuatu objek terapung, daya keapungan berat. Jadi dalam kes ini daya-daya ini bertindak secara menegak ya, menegak ini ya. Jadi ada daya mengufuk, ada daya menegak, dan secara umum daya menegak ke atas positif, daya menegak ke sebelah bawah negatif lah, secara umum lah macam ini ya. Jadi itu adalah yang kita biasa uruskan ya, tentang kuantiti vektor ya, terutamanya daya. Okey, jadi untuk bahagian seterusnya cikgu akan fokus lebih kepada daya sahaja. Tetapi dia bolehlah digunakan untuk semua yang lain sebagaimana yang cikgu telah senaraikan tadi, momentum ke, pecutan ke, berat ke. Okey, tetapi cikgu nak fokus secara umum kepada daya. Jadi, kalau kita sudah sangat biasa dengan situasi ada daya mengufuk, ada daya menegak, bagaimana pula dengan daya yang bertindak secara condong macam ini? Jadi kalau ada sesuatu daya yang bertindak secara condong macam ini, pada pandangan pelajar, apakah sebenarnya arah tindakan daya ini? Jadi sebenarnya daya ini bertindak secara condong, dia juga menyebabkan kesan secara mengufuk dan juga kesan secara menegak. Jadi menegak mungkin dia ada memberi kesan, menyebabkan sesuatu tindakan ke arah atas ataupun tindakan ke arah bawah. Macam ini. Bawah.
Ataupun kalau dari aspek mengufuk pula, dia mungkin memberi kesan ke tindakan ke sebelah kanan ataupun tindakan ke sebelah kiri. Okey, sebelah kiri macam ini. Okey, jadi bagi sesuatu daya yang bertindak itu ada kemungkinan dia memberi kesan tindakan ke sebelah kanan atau kiri iaitu mengufuk ataupun ke sebelah atas atau bawah secara menegak. Jadi pelajar-pelajar, kalau saya beri sesuatu daya macam ini, apakah dua kesan? Dua kesan bermaksud satu secara mengufuk, cuba lihat komponen mengufuknya, satu ialah komponen menegaknya. Satu dipanggil komponen mengufuk, satu dipanggil komponen menegaknya. Bolehkah pelajar kenal pasti apakah dua komponennya? Okey, kalau ada satu daya yang bertindak macam ini. Kalau kamu nampak ada orang bermain bola keranjang ataupun menendang bola sepak, okey, ataupun membaling batu dalam arah ini, pada pandangan anda apakah kesan tindakan daya itu? Ke kiri atau ke kanan, ke atas atau ke bawah? Okey, cuba pelajar-pelajar typekan jawapan anda. Kalau kamu rasa jawapan ialah atas, type A. Kalau jawapan anda ialah bawah, type B. Kalau kiri ialah R, kalau kanan ialah N. R kiri, N kanan, A atas, B bawah. Okey, jadi cikgu ulang, ada satu daya bertindak macam ini, boleh tak pelajar kenal pasti dua komponen dayanya, dua kesan dayanya. Satu menegak, satu mengufuk. Okey, pelajar typekan jawapan A atau B, R atau N. Okey, Pei kata NA, okey, Lei Kuan pun AN, bagus. Zehong AN juga. Ayah Hadira, Wing San, Kai Yang, bagus. Wei Kuan, Ming Jun, Chin En, Entong, Wen Shen, Yong Hao, Adlina, Yu Ting. Okey, bagus. Ini semua Hari Hidayah, Yan Lin, bagus. Sofia. Jadi memang kalau ada sesuatu daya yang bertindak macam ini, ada dua kesannya, iaitu tindakan ke sebelah atas dan juga tindakan ke sebelah bawah. Okey, bermaksud ada tindakan ke sebelah atas macam ini, daya ini memberi kesan, iaitu kalau katakan saya ada satu biji bola di sini. Okey, saya ada sebiji bola di sini. Cikgu macam ini, bolanya macam ini. Jadi bola itu sebenarnya mengalami gaya tindakan ke sebelah atas, dan pada masa yang sama dia juga mengalami gaya tindakan ke arah kanan macam ini. Okey, tetapi dalam topik ini kita perlulah sangat-sangat sensitif dan mesti lukis sesuatu raja yang sangat logical. Sama seperti dalam topik cahaya, setiap lukisan kita mesti menggambarkan dengan tepat situasi yang sebenarnya. Jadi kalau anak panah ini, berapa panjang anak panah ini? Adakah dia sepanjang macam ini ataupun pendek macam ini sudah cukup? Untuk yang ini pula, adakah dia macam ini sudah cukup ataupun mesti lebih panjang lagi? Jadi itulah yang cikgu nak tegaskan. Jadi untuk memberi jawapan yang tepat tentang situasi ini, mari kita lukis segi empat tepat. Segi empat tepat, satu penjurunya berada di hujung anak panah yang mewakili daya tersebut. Kamu mesti ingat ya, anak panah ini panjang atau pendek, kecondongannya mewakili arah. Kecondongannya mewakili arah. Jadi kalau arah macam ini berbeza. Arah macam ini berbeza. Panjang pendek macam ini mewakili daya yang kecil. Lebih panjang, daya lebih besar. Lagi panjang, daya lagi besar. Okey. Jadi kalau kita sekarang ada diberi satu anak panah merah mewakili daya, apakah anak panah yang mewakili komponen menegak dan komponen mengufuknya? Jadi kita lukis satu segi empat tepat, satu penjuru berada pada bersentuhan dengan hujung bawah anak panah, hujung belakang anak panah, satu pula berada di hujung depan anak panah itu. Mesti segi empat tepat, segi empat tepat. Dan seterusnya kita lukiskan, okey, kalau ini ialah komponen mengufuk, okey, komponen mengufuk,
Jadi kita tak mesti pastikan bahawa dia cukup panjang. Dia cukup panjang. Sesuai dengan segi empat tepat ini. Tak boleh lebih pendek, tak boleh lebih panjang. Macam inilah maksudnya. Tak boleh pendek macam ini, tak boleh panjang macam ini juga. Mesti tepat-tepat pada sisi segi empat tepat tersebut. Jadi inilah anak panah yang mewakili apa yang kita panggil sebagai komponen mengufuk bagi F. Komponen mengufuk bagi F. Okey? Manakala komponen menegak pula diwakili oleh satu lagi anak panah macam ini, juga sekali lagi mestilah kita tegaskan bahawa panjangnya tepat mewakili komponen nilai komponennya. Tak boleh terlalu panjang, tak boleh terlalu pendek. Mesti tepat ya, padan dengan sisi segi empat tepat ini. Jadi ini dipanggil komponen menegak. Ini dipanggil sebagai komponen menegak ya bagi F. Bagi F ini, bagi daya F yang dimaksudkan itu. Inilah maksudnya. Okey, ataupun kamu nak gunakan singkatan, kalau kamu nak gunakan singkatan boleh. Ini saya panggil F menegak, ini saya panggil sebagai F mengufuk. Macam ini pun boleh. Okey, jadi itulah peraturan yang kita perlu ingat. Ya, jadi cuba lihat balik sekali lagi, kriteria kejayaan kita ataupun objektif pembelajaran kita ialah mengenal pasti arah komponen menegak dan komponen mengufuk. Okey, mari kita cuba satu lagi soalan. Kalau diberi daya macam ini, bolehkah pelajar sebutkan apakah arah komponennya secara mengufuk? Secara mengufuk kiri atau kanan? R untuk kiri, N untuk kanan. Kemudian menegak, komponen menegaknya A untuk atas, B untuk bawah. Pelajar-pelajar typekan jawapan anda sekarang. Ya, Pei N, B, Lei Kuan, Ziqing, Adlina, Kasih, Alia, Hadira, Minjun, Xin Yi, Sophia, Winsan, Kaiyang, Qiyuan, Yu Ting, Qing En, Hidayah, Entong, Bagus, Alia, Nabila, Wei Kuan, Yan Lin, Zihong, Wenshen, Junyi. Bagus. Jadi kalau diberi ada satu daya F, mungkin daya itu kecil macam ini. Kalau kecil macam ini, maka kamu lukislah segi tepat yang kecil sesuai dengan segi dengan anak panah tersebut. Jangan lebih-lebih. Kalau daya itu daya yang besar diwakili oleh anak panah yang besar, maka kamu lukislah segi empat tepat bersesuaian dengan anak panah itu. Kalau anak panah itu kurang condong, dia condong sedikit saja macam ini, maka segi empat itu mesti bersesuaian dengan anak panah tersebut. Pelajar-pelajar kena ingat, itu adalah peraturan yang amat penting. Jadi ini ialah daya F yang asal. Daya F yang asal itu mempunyai kesan, memberi kesan tindakan secara menegak, tetapi dalam kes ini tindakan menegaknya ialah ke sebelah bawah, selaras dengan sisi segi empat tersebut. Manakala tindakan mengufuknya pula adalah secara ke arah kanan macam ini, ke arah kanan macam ini. Jadi ini dipanggil sebagai daya mengufuk, komponen mengufuk bagi daya F. Komponen mengufuk bagi daya F, ini komponen menegak daya F. Kita panggil komponen. Macam satu komputer yang lengkap ada komponen-komponennya. Okey, bagi katakan ada satu televisyen. Di dalam televisyen ialah terdiri daripada banyak komponen-komponen kecil. Jadi F ini ialah hasil gabungan bahagian-bahagian yang lain. Bahagian-bahagian yang lain itu dipanggil sebagai komponen. Jadi F ini ialah daya yang mempunyai kesan secara mengufuk dan kesan menegak macam ini. Okey, satu lagi soalan sebelum kita beralih kepada bahagian seterusnya. Okey, kalau macam ini pula, apakah komponen menegak dan komponen mengufuknya pelajar-pelajar? Dengan cepat sekali. Kalau ini ialah daya F, R untuk kiri, N untuk kanan, A untuk atas, B untuk bawah. Ya,
Adelina Alia Hadira Lei Guan Pei Ting Ka Si Zi Qing Wen Xuan Wing San Qi Yuan Kai Yang Qing En Ming Jun Wei Guan Xin Yi Sophia Qi Yang Hidayah Yan Lin Jung Yi Zehong Yu Ting. Bagus. Jadi kalau katakan daya ni macam ini, daya F ni macam ini, ya, diwakili oleh anak panah begitu panjang, maka komponennya kita mesti ikut peraturan, terlebih dahulu tengok segi empatnya. Segi empat mesti pada satu penjuru, satu lagi pada penjuru yang satu lagi, ya, anak panah, kepala anak panah dengan hujung anak panah macam itu. Jadi daripada sini kita dapat lihat bahawa komponen menegaknya macam ini. Komponennya menegaknya macam ini. Tepat pada sisi segi empat. Manakala komponen mengufuknya macam ini. Ya. Jadi peraturan kita lihat, cikgu dah lukis 3 contoh. Kita sentiasa lukis anak panah yang asal, kemudian komponen ufuk, komponen tegak. Ya, selepas melukis segi empat itu. Ya, anak panah yang asal, kemudian letak segi empat, kemudian komponen menegak, komponen mengufuknya, mengikut sisi segi empat tersebut, dan juga yang ini. Jadi ada maksudnya kalau segi empatnya berbentuk macam ini ataupun segi empat berbentuk macam ini, ada. Ya, dia mewakili sebab-sebab yang tertentu, ya, bukannya lukis segi empat sebarangan. Okey, kalau kamu tengok sisi ini lebih panjang, sisi ini lebih kecil, bermaksud komponen ini lebih besar, komponen ini lebih kecil. Manakala kalau kita lihat, ini lebih kecil pula, lebih pendek, bermaksud komponen ini lebih kecil, ini lebih panjang, maka komponen ini lebih besar. Okey, jadi kalau kita label ini adalah F yang asal, ini ialah F yang asal, maka komponen mengufuk ialah macam ini, manakala komponen menegak ialah macam ini. Okey, jadi dalam bahagian ini pelajar-pelajar perlu sedar bahawa lukisan kita mestilah ikut skala yang sesuai. Pada peringkat inilah kita tak ada skala lah, tetapi untuk maklumat pelajar, panjang sesuatu garis akan memberi gambaran sama ada daya itu besar atau lebih kecil. Ya, garis lebih panjang menunjukkan daya yang lebih besar. Garis yang lebih pendek menunjukkan daya yang lebih kecil. Okey, jadi itulah bahagian pertama, ya. Saya syabas pelajar-pelajar berupaya mengenal pasti arah komponen menegak dan juga komponen mengufuk bagi sesuatu daya yang diberikan. Ya, okey. Jadi mengapa kita mau sebutkan